Terima kasih Yang Berhormat Seratuk. Saya jemput Yang Berhormat Kalabakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya terus kepada perbahasan saya. Setiap kali belanjawan, kami di Sabah akan sentiasa menanti Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu jurang wilayah yang sekian lama menjadi tuntutan. Belanjawan kali ini Sabah diberikan dana pembangunan sebanyak 7.3% daripada 90 bilion keseluruhan dana pembangunan. Jika dibandingkan dengan beberapa negeri lain, di Semenanjung nilai 66 bilion untuk Sabah memang nampak tinggi. Tapi persoalan yang lebih kritis, adakah nilai ini mengikut keperluan sebenar Sabah? Saya katakan tidak. Kenapa? Sebab jumlah keseluruhan penduduk Sabah adalah sebanyak 3.4 juta, iaitu 10.3% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Secara fitrah, mengikut nisbah penduduk, sepatutnya Sabah diberikan 10.3% dana pembangunan sesuai dengan nisbah penduduknya. Realitinya Sabah diberi 7.3%, walhal penduduk 10.3%. Sarawak diberi 6.4%, walhal penduduknya 7.5%, berlaku defisit. Mungkin ada yang tidak bersetuju dengan perbandingan ini. Pasti ada yang menyanggah negeri-negeri lain juga tidak mendapat peruntukan mengikut kapita. Namun, kita perlu menilai di atas neraca yang lebih logik. Dalam konteks Semenanjung, keadaan geografi dan sistem jaringan perhubungan membolehkan limpahan ekonomi dinikmati oleh semua. Limpahan ekonomi dan peluang kerja di Lembah Kelang boleh diakses dengan mudah oleh penduduk di negeri lain. Begitu juga limpahan ekonomi di Pulau Pinang sebagai contoh. Johor Bahru, semua penduduk di Semenanjung dapat merasainya. Senario berbeza di Sabah. Luasnya yang menyamai separuh Semenanjung belum ada sebarang pertumbuhan yang setara dengan Lembah Kelang yang boleh diakses oleh segenap komuniti marginal. Dari Kudat sampai ke Tenom sebagai contoh, dari Kinabatangan juga ke Kalabakan. Benarlah, yang sudah maju selalu diberi lebih, yang ketinggalan terus diberi kurang. Sebab itu jurang wilayah akan terus menjadi isu negara yang berpanjangan. Padang Malaysia tidak akan rata sampai bila-bila. Prinsip dasar madani adalah keadilan dan kesaksamaan. Tapi adakah hanya slogan bersifat kata-kata, bukan untuk di kota tepuk dada tanya selera? Justru saya memohon supaya peruntukan dana khusus untuk pembangunan Sabah dan Sarawak diperhalusi semula. Puan Yang Dipertua kedua, berkenaan isu prestasi dana pembangunan untuk Sabah. Bagi belanjawan tahun lalu, prestasi dana ini belum pun mencapai tahap 50%, walaupun tahun kewangan semakin hampir berakhir. Satu kerugian buat Sabah jika dana pembangunan ini tidak dapat dioptimumkan untuk pembangunan. Justru, saya memohon beri peluang kepada Sabah memasukkan dana ini ke dalam tabung amanah khas Sabah. Penubuhan tabung amanah ini telah pun diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri. Peruntukan ini boleh digunakan untuk mendanai projek yang belum sempurna hingga siap sepenuhnya. Janganlah peruntukan yang tidak terpakai itu dikitar semula berulang-ulang kali untuk bajet tahun berikutnya. Biarlah bajet baru untuk projek dan program baru. Ketiga, bicara soal pembangunan industri untuk di Sabah. Saya juga ingin membangkitkan isu berkaitan permohonan Federal Manufacturing License melibatkan syarikat Steel Enterprise Sdn Bhd. Untuk makluman, syarikat pembuatan besi Singapura ini telah pun bersetuju untuk melabur di Sabah dengan anggaran nilai
pelaburan mencecah 19.8 bilion. Dijangkakan pelaburan ini akan membuka 10,000 hingga 15,000 peluang pekerjaan bagi fasa pembinaan dan beribu lagi bagi fasa operasi. Menduka citakan apabila permohonan lesen pengilang Steel Enterprise yang Berhad telah ditangguhkan selama 2 tahun bermula Ogos lepas oleh pihak MITI, walaupun permohonan dan perundingan telah dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Penangguhan lesen ini memberi implikasi yang buruk kepada Kerajaan Negeri Sabah, termasuklah berdepan tindakan undang-undang sekiranya perjanjian pajakan tanah yang telah dimeterai dibatalkan. Malah akan melibatkan proses kemajuan pembangunan industri di Sabah dengan sumbangan sektor industri hanya pada kadar 7.1%. Kadar pengangguran di Sabah juga yang tertinggi setakat ini di Malaysia pasti akan tergugat. Kerugian pelaburan mencecah RM19.8 bilion dan pelaburan lain berkaitan dengan rantaian bekalan industri keluli juga akan terjejas, dan yang lebih membimbangkan, tindakan ini akan mencemarkan imej Sabah khususnya dan Malaysia amnya sebagai sebuah negara yang tidak mesra pelabur. Jadi saya mohon pihak MITI memberikan perhatian sewajarnya kepada isu ini. Puan Yang Dipertua, keempat, kita di Sabah ini sering berhadapan dengan 4 masalah. Bekalan air bersih, jalan raya, bekalan elektrik, dan internet. Bekalan air bersih sebagai contoh masih menjadi mimpi ngeri yang menghantui. Rakyat Sabah masih memegang janji yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu air melalui peruntukan sejumlah 300 juta yang akan disalurkan kepada JKR Sabah. Saya amati belanjawan yang dibentangkan tidak memperincikan secara lanjut penyelesaian terhadap isu air di Sabah ini, dan saya mohon perkara ini dijelaskan supaya rakyat sedar akan perhatian kerajaan madani. Kelima, menyentuh inisiatif Fly Siswa oleh Kementerian Pengangkutan. Saya menyambut baik inisiatif memberikan voucher tiket sebanyak 300 kepada mahasiswa-mahasiswa Sabah dan Sarawak. Namun, alangkah baik kalau inisiatif ini juga diperluas kepada mahasiswa di IPTS dan bukannya di IPTA. Tidak semua yang berada di IPTS datangnya dari keluarga senang, ditambah lagi dengan kos pengajian IPTS yang lebih tinggi dan mahal. Justru saya berharap belanjawan pada kali ini melihat untuk melibatkan semua mahasiswa di seluruh institut pengajian tinggi. Puan Yang Dipertua, keenam, berkenaan projek PEN Borneo Sabah. Secara asasnya, kami warga Sabah agak sedih melihat perkembangan pembinaannya yang sangat lambat jika dibandingkan dengan Sarawak. Di Sabah fasa 1A baru siap 85%, dijangka siap sepenuhnya 2025. Fasa 1B pula sekarang sedang dimuktamadkan tender dan mengambil masa 5 lagi tahun untuk disiapkan. Belum lagi kira mengambil fasa 2 dari Tamparuli ke Kundasang dan fasa 3 dari Tawakalabakan ke Kimanis, itu pun kita tidak tahu bila lagi ia akan dimulakan. Justru saya menggesa pihak kerajaan memberikan tumpuan bagi menangani isu kelewatan memandangkan lebuh raya PEN Borneo ini bukan saja menyediakan akses jalan perhubungan yang cepat, selesa dan selamat untuk wilayah Sabah. Puan Yang Dipertua, ketujuh adalah isu pertanian dan keterjaminan makanan. Belanjawan 2024 menunjukkan peningkatan 14.4%. Justru diharapkan 6.17 bilion ini boleh diperuntukkan untuk merancakkan penanaman padi di negeri Sabah, tanah-tanah rizab persekutuan dan negeri khususnya di kawasan pedalaman Sabah yang kurang terdedah kepada risiko banjir boleh kita usahakan. Diharapkan perancangan membangunkan 15 hingga 20,000 hektar tanah di Sabah dan Sarawak oleh Felkra akan direalisasi dengan belanjawan ini. Kelapan, saya tertarik dengan kenyataan Menteri Pengangkutan berkenaan kajian keboleh laksanaan rangkaian rel di Borneo, khususnya di Sabah.
Satu idea yang perlu disokong dan dilaksanakan. Justru saya mengharapkan penumpuan kajian ini boleh memfokuskan kawasan pantai timur Sabah, melibatkan daerah dari Sandakan, Ladatu, Tawau dan Kalabakan, seterusnya mungkin boleh disambung ke negara jiran. Bentuk muka bumi yang landai dan ketersediaan pelabuhan-pelabuhan tidak ada memungkinkan projek rel kereta api untuk tujuan kargo dan domestik dilaksanakan untuk memudahkan lagi pemindahan kargo dan juga penumpang. Potensi ekonomi cukup besar sekiranya hasrat ini menjadi realiti dan Belanjawan 2024 boleh menjadi perintis kepada kajian terhadap perkara ini. Puan Yang Dipertua ke-9 berkenaan dan isu banjir yang berlaku di Parlimen Kalabakan. Masalah banjir ini telah memberikan kesan kepada beribu penduduk disebabkan oleh kekerapannya. Justru itu, saya menggesa agar langkah mitigasi banjir melibatkan kawasan terjejas segera diambil, menerusi pembinaan projek rancangan tebatan banjir Sungai Pasir Putih Bypass. Dan saya percaya langkah ini mampu mengurangkan impak banjir sekiranya berlaku hujan dan sebagainya. Poin yang Dipertua ke-10 adalah berkenaan cadangan agar lapangan terbang Tawau yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar selepas lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dinaik taraf menjadi lapangan terbang antarabangsa. Memandangkan perkara ini pun sudah disuarakan sejak berapa tahun tetapi dipandang sepi oleh pihak kerajaan. Hasrat ini dibuat kerana ia berupaya merancakkan lagi sektor ekonomi di kawasan sekitar pantai timur Sabah, mengurangkan kesesakan trafik udara di KKIA serta memudahkan pelancong terbang terus ke kawasan pelancongan terkenal di Sabah, misalnya di Pulau Sipadan, Pulau Mabul, Maleo Basi, Nembak Kenyan dan Lembah Danum. Sekarang saya beralih pula ke isu di kawasan saya itu di Parlimen Kalabakan. Puan Yang Dipertua, untuk kawasan Parlimen Kalabakan besarlah harapan saya supaya kerajaan memberikan perhatian yang khusus bagi menyegerakan pembinaan baru SMK Kalabakan yang pada ketika ini kondisinya sangat teruk dan sangat usang, tidak lagi sesuai digunakan oleh para pelajar. Pada masa yang sama, saya mohon agar pihak kerajaan memberikan perhatian agar kelas tingkatan 6 dan kelas pendidikan khas dibuka di sekolah ini. Isunya murid-murid yang ramai hingga kan ada di antara mereka yang terpaksa berpindah yang memandangkan sekolah ini terletak di kawasan pedalaman jauh daripada penempatan, ya, untuk memudahkan lagi ibu bapa dan pelajar meneruskan pelajaran. Ke-12, saya juga ingin memohon KKDW agar menyegerakan pembinaan jalan Kampung Pasir Putih ke Tanjung Batu Lokpon bagi memberikan kemudahan dan keselesaan kepada penduduk setempat yang berhadapan kesesakan aliran trafik setiap hari memandangkan hanya ada satu laluan akses. Puan Yang Dipertua ke-13, isu orang tanpa kerakyatan atau yang lebih dikenali sebagai Palau khususnya di Sabah. Jauh untuk menafikan hak asasi kehidupan mereka, namun tindakan yang tuntas perlu dirancana dalam menguruskan aspek melibatkan status kerakyatan, kebajikan, pendidikan dan apa juga yang dirasakan perlu yang melibatkan golongan Palau ini. Dan ini adalah isu semasa yang membelenggu, terutamanya di pantai timur Sabah, dan tindakan menang-menang perlu kita ikhtiarkan agar masalah ini dapat kita selesaikan. Ke-14, saya juga ingin membangkitkan berkenaan tahap keselamatan sempadan darat dan laut di Parlimen Kalabakan yang mengurangkan aktiviti penyeludupan, dadah dan pemerdagangan manusia. Kawalan sempadan berada di tahap yang lemah disebabkan oleh kekurangan pos kawalan, kekurangan aset persenjataan, teknologi pertahanan dan bot laju untuk tujuan rondaan. Justru diharapkan Belanjawan Pertahanan sejumlah RM19.7 bilion dapat menambah aset pertahanan selengkapnya di kawasan ini. Diharapkan isu-isu yang saya telah bangkitkan dan suarakan yang mendapat perhatian daripada pihak kementerian demi untuk kepentingan warga Kalabakan dan orang Sabah. Di Puan Yang Dipertua, saya sudahi ucapan saya dengan dua rangkap pantun. 1, 2, 3, 4. Peruntukan Madani, kasih turun lebih cepat. 5, 6, 7 dan 8. Orang Sabah tunggu dengan penuh harapan. Sekian, Kalabakan mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Saya jemput Yang Berhormat Baling.